أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب لحضرة النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم كافة الأنبياء والمرسلين والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شعل لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله لو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين سلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Ya Allah Tuhanku, permudahkanlah bagiku akan segala urusanku, lapangkanlah bagiku akan dadaku, dan bukakanlah simpulan daripada lidahku agar mereka faham akan kata-kataku. Pertama dan utamanya, marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita. Dapat juga kita hadir pada malam ini bagi salli ala Muhammad, duduk di dalam satu majlis min riyadatil jannah, taman-taman syurga. Masih Allah sayang pada kita, tanda Allah sayang pada kita ni, Allah pilih kita untuk hadir pada malam ini. Dalam kitab Kifayatul Muhtaj karangan Syekh Daud Al-Fatani, dalam kitab ini menceritakan tentang salli ala Muhammad, perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi SAW. Ketika Nabi SAW sampai di Arash Allah Subhanahu wa taala, lepas daripada Sidratul Muntaha, kemudian tempat yang paling tertinggi iaitu Hadratul Qudsi. Nabi SAW bila sampai di Arash, Nabi nampak ada satu orang kelibat, lelaki yang berulang-alik masuknya ke dalam nur Arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi SAW berkata, siapakah orang tersebut? Kerana dia masuk sebelum aku. Nabi nampak, makna kawan tu masuk dulu dalam tu. Nabi kata, siapa dia ni? Adakah dia Nabi? Adakah dia Rasul? Ataupun dia seorang malaikat? Maka keluarlah satu suara yang tidak disebut pengarang kitab mu'alif siapakah suara tersebut. Suara itu mengatakan, dia bukan Nabi, dia bukan Rasul, bahkan dia bukan malaikat, tetapi dia umat kamu wahai Muhammad, yang mana bila dia duduk di atas muka bumi Allah Ta'ala ini, dia melakukan 3 benda ni tuan-tuan, sehingga Allah mengangkat darjatnya boleh sampai masuk ke nur Arash Allah Ta'ala. Lalu berkata suara tersebut, yang pertama, umat kamu di akhir zaman yang mana lidah mereka sentiasa dibasahi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa berzikir kepada Allah, 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 tak pernah lekang daripada mulutnya, daripada bibirnya menyebut kalimah Allah. Ni Pak Wahabi kata tak boleh pula zikir Allah, Allah ni bid'ah pula. Dia kata zikir Allah, Allah ni tidak ada makna. Mengaji tak habis buat-buat ni tuan-tuan. Salli ala Muhammad. Kita mengaji dalam kitab Baqarah Amani, tu kitab tauhid yang paling tinggi, Risalatul Tauhid. Apa yang dimaknakan dengan Allah Ta'ala itu? Allah itu nama bagi zat yang bersifat dengan sifat kamalat, dan mustahil bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat naqais. Kamalat sifat sempurna, naqais itu sifat kekurangan. 99 nama-nama Allah yang tuan-tuan duk hafal tu, salli ala Muhammad, tu sifat dia. Adapun salli ala Muhammad Ar-Rahman Ar-Rahim, apa lagi tuan-tuan?
Jabbar, Al-Mutakabbir, sifat-sifat Allah Ta'ala. Adapun Allah, itu nama bagi zat. Bila sebut nama bagi zat, segala sifat duduk di dalam zat tersebut. Makna kata, kalau Allah Ta'ala lagi besarlah maknanya. Tapi Wahabi ni dia macam tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Mana yang tidak ada hadis dalam riwayat hadis, dia kata ni semua bid'ah. Bahkan ulama-ulama kita, tok-tok wali, geng-geng tarikat yang mengamalkan zikir Allah Ta'ala ni, mereka dah beramal lama dah. Kawan dah naik jadi tok wali dah. Hak puak-puak ni baru nak cari dalil, tuan-tuan. Bila masa nak beramal tak tahu. Yang kedua, kata suara tersebut sallallahu alaihi Muhammad, iaitu ketika mana umat kamu wahai Muhammad, dia ada mak ayah. Dia sayang mak ayah dia. Dan mak ayah dia pun sayang pada anaknya. Dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang anak sallallahu alaihi Muhammad. Dan yang ketiga, kata suara tersebut, iaitu umat kamu wahai Muhammad, yang mana dia duduk di atas muka bumi dulu sallallahu alaihi Muhammad, dia jadikan rumah Allah Ta'ala ni macam rumah dia. Mana kata hati dia dengan masjid ni terikat. Moga-moga kita tergolong daripada kalangan orang-orang yang hatinya terikat dengan rumah Allah Ta'ala. Orang yang tak biasa dengar kuliah, orang yang tak biasa mari masjid sembahyang jemaah, bila mari PKP ni dia kata apa? Alhamdulillah, lega. Lega sebab apa? Tak boleh nak sembahyang. Dia memang bukan kaki sembahyang pergi masjid pun, sallallahu alaihi Muhammad. Nampak sembahyang pun sembahyang Jumaat lah. Ceramah mari juga, tapi Maulid Rasul, ceramah hijrah Nabi. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang dalam diri mereka ni sentiasa dilazimi dengan berzikir, sentiasa pernah selalu mari rumah Allah Ta'ala untuk mengerjakan amal ibadah, tak lekang daripada mulutnya berzikir, telinganya sentiasa mendengar kuliah, tak payah kata 3 hari, tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau 3 hari tu biasalah. Kalau masuk hari seminggu 2 minggu tak dengar kuliah, tuan-tuan, perasaan kita kata apa? Aku rasa macam rindu lah nak dengar kuliah ni. Tu tanda iman lah tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kita pun macam orang awam juga, kita rasa macam best dia PKP ni kan, duduk kat rumah kan. Sallallahu alaihi Muhammad. Betul tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jadikan perkara yang dah lepas ni sebagai satu iktibar kepada kita. Kerana setiap apa yang berlaku ni semua di hikmah. Tak tahulah tuan-tuan nampak macam mana, tapi apa yang saya nampak, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, 3 bulan PKP yang Allah bagi pada kita ni, sallallahu alaihi Muhammad, satu perkara ujian, dia macam test namanya, sallallahu alaihi Muhammad. Sebelum tuan-tuan pergi pada exam yang betul-betul mencabar lagi. Sebabnya 3 bulan ni boleh tentu, tuan-tuan, lepas ni kita tak tahu pula penyakit apa nak datang. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia dapat dengar cerita pula mari pula penyakit sesama babi dah merebak ke Asia Tenggara pula. Sallallahu alaihi Muhammad. Tak tahulah penyakit apa pula datang lepas ni, tak tahu ni. Sebab tu tuan-tuan bila mari, tuan-tuan dapat hadir pada majlis ilmu, dapat mari rumah Allah Ta'ala, syukur banyak-banyak. Sebabnya tak tahu lepas ni tuan-tuan dapat hadir tak. Sebabnya ni 3 bulan ni, lepas ni tak tahu pula penyakit apa nak datang. Lah 2-3 tahun pula. Sebab tu saya kata sebagai test ujian daripada Allah Ta'ala. Ini apa yang saya nampak, tuan-tuan. Kerana 3 bulan Allah bagi ni, ini baru ujian. Kerana tuan-tuan, dalam hadis Nabi sebut akan ada satu lagi PKP, tuan-tuan, yang disebutlah hadis Nabi. Bukan saja lockdown, tuan-tuan, tak boleh lockdown kita Malaysia boleh pergi makan lagi lah. Kalau tuan-tuan tengok lockdown di Afrika, sampai tahap mereka bawa kereta, mereka rempuh pasar raya, dibawa dengan peti-peti ais ni. Sebabnya bila kerajaan umum PKP, kerajaan tak bagi duit dan sebagainya. Macam berlaku juga di Indonesia, tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita di Malaysia ni alhamdulillah bolehlah juga keluar seorang kan, sallallahu alaihi Muhammad. Tapi satu hari nanti, tuan-tuan, akan ada PKP, tuan-tuan, bukan saja catu makanan, bahkan air pun tak ada. Yang disebutlah hadis Nabi SAW dalam kitab Kiamat Hampir Tiba, karangan Syekh Fahmi Zamzam ataupun Syekh Ali Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki hafizahullah. Dalam kitab-kitab beliau, dalam kitab-kitab kiamat lain, tuan-tuan, rujuk ada hadis Nabi yang disebut kama qala Nabi SAW, lebih kurang hadisnya bunyinya begini, sallallahu alaihi Muhammad, Allah akan
berhentikan hujan ni selama sallallahu alaihi Muhammad 3 tahun berturut-turut. Waktu itu kemarau yang sangat panjang. Bukan lockdown biasa-biasa, luar biasa namanya. Sebelum mari Dajjal yang sebenar ni sallallahu alaihi Muhammad, dia akan mari dulu kemarau 3 tahun tu, 3 tahun berturut-turut tu kering, tak ada air. Sallallahu alaihi Muhammad. Tak ada, setahu saya lah, setakat saya SPM gitu, waktu mengaji geografi dulu, macam mana boleh terjadinya elektrik ni hasil daripada empangan kan. Sallallahu alaihi Muhammad menghasilkan hidroelektrik. Empangan tu dia tahan air lah. Jadi bila kemarau turun, empangan kering, tuan-tuan nak buka lampu macam mana? Elektrik tak ada. Nak pam minyak mesti guna elektrik. Memang benar hadis-hadis Nabi-Nabi kata bila kamu sampai di waktu itu sallallahu alaihi Muhammad, kamu akan kembali pada zaman silam. Kenderaan kereta nak pakai apa? Minyak tak boleh nak isi. Pakai kuda lah. Kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Kembali pada zaman dulu, Nabi kata. Cukup handphone lah tuan-tuan, tak ada dekat tuan-tuan. Risau, resah. Sallallahu alaihi Muhammad. Handphone tak ada kat tangan. Waktu PKP tak tahu nak buat apa. Sallallahu alaihi Muhammad. Main handphone je lah. Quran memang tak tahu entah ke mana. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila seorang ulama mutaakhirin ditanya oleh anak murid dia, macam mana ulama-ulama sufi, ulama-ulama zaman dulu mereka dengan Al-Quran. Kata ulama tersebut, kalau kamu nak tahu macam mana ulama-ulama dulu dengan Quran, tengok macam mana kamu dengan handphone sekarang. Kalau kamu banyak dengan handphone, macam itulah ulama-ulama dulu sibuk dengan Al-Quran dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu mukadimah panjang sikitlah. Tapi tak ada dah nak marah. Hari ni kita kuliah santai ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Tengok tuan-tuan memang ikut SOP betul ya. Sebab tu sebelum pejabat agama Islam Perak sallallahu alaihi Muhammad, belum waktu tu belum mula kuliah lagi, tapi saya tulislah kat status Facebook saya kata nak sallallahu alaihi Muhammad, mulakan jelah kuliah kan sallallahu alaihi Muhammad. Apa salahnya? Pasal SOP jangan risau. Sebabnya kalau ikut SOP ke tak ikut SOP ke, orang-orang kita ni memang dia ikut SOP dah. Kuliah pun memang berjarak-jarak dah. Kalau tak ikut SOP lah kan, sallallahu alaihi Muhammad, memang berjarak dah. Jangan takut ya, sallallahu alaihi Muhammad. Ini tuan-tuan, straight to the point lah, kerana kita nak habis cerita ni kat membebel saya ni kan, nanti marah pula. Jadi kita masuk pada kitab kita. Pengajian kita pada malam ni sambung berapa bulan, 4 bulan. Lama tu ya, sallallahu alaihi Muhammad. Anak-anak murid saya yang hafal Quran, sallallahu alaihi Muhammad, yang cuti 3 bulan habis langsung hilang betul lah hafalan dia. Itu tara budak-budak yang otaknya cerdas. Tara kita ni lambat sikit, 3 bulan confirm dah lupa dah apa yang belajar 4 bulan lepas. Ingat balik kan? Kitab ada, kitab pun tak bawa kan, sallallahu alaihi Muhammad. Kalau dalam kat sekolah kena rotan. Kemudian lepas ni kita beratur ya, sallallahu alaihi Muhammad, rotan satu seorang. Baik. Jadi kita sambung kitab kita sallallahu alaihi Muhammad. Kitab jangan kata tuan-tuan kitab saya pun hilang tapi saya memang hilang betul. Tuan-tuan memang tak bawa dah, saya tahu kan. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya memang hilang betul. Jenuh geledak cari kat almari-almari kitab tak jumpa. Mana entah pergi letaknya. Jadi kita sambung kisah Nabi apa? Nabi apa yang belum? Saya tak ingat. Adam dah, Idris, Nuh. Oh ya, memang lupa betul. Memang lupa betul tuan-tuan ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya ingat saya kali ke berapa dah mai ni? Ketiga. Kalau kali ketiga Nabi Nuh. Kan? Betul Mak Long. Tanya Mak Long lah. Sebab Mak Long ni lebih ingat sikit. Ya. Kalau isteri-isteri memang dia ingat belaka. Kita kadang nama anak pun tak ingat. Tok guru saya anak 22 orang. 3 orang meninggal. 25 lah. Kadang-kadang sallallahu alaihi Muhammad kalau tanya tarikh lahir memang tak ingat langsung lah. Ada seorang tok guru tu sampai 30 anak dia, tok guru Kedah. Hang ni siapa dia? Abi, ni saya lah, anak sendiri pun tak kenal. Sallallahu alaihi Muhammad. Anak ramai sangat kan. Berapa? Cerita apa? Cerita apa? Kisah apa? Ibu-ibu. Nabi Nuh ya. Nabi Nuh. Confident ya, sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Jadi kita masuk kitab kita ni. Tapi ni bukan kitabnya, tapi ni saya ambil kitab lain. Kitab yang saya punya tu hilang. Dia kan tuan-tuan dia bawa kitab hak warna hitam tu, boleh dah saya pinjam. Ni tuan-tuan pun tak bawa.
Nah, kalau di kitab boleh tengok kitab. Ni tak ada kitab, tengoklah muka saya ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita ada kitab tu bukan apa. Kadang-kadang kita terleka sekejap kan. Tengok cicak duk main atas shilling tu kan. Mata ke lain sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Sambung kisah Nabi Nuh alaihi salam. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Hud ayat ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya tidak akan seorang daripada kaumnya mengikutimu dan beriman kecuali mereka yang telah mengikutimu dan beriman lebih dahulu. Maka janganlah engkau bersedih hati kerana apa yang mereka perbuatkan. Dalam ayat ni Allah memberi kata-kata semangat kepada Nabi Nuh alaihi salam sallallahu alaihi Muhammad. Ada satu syair daripada Syekh Mansur As-Salimi. عصيتك ربي وأمهلتني وتستورني رغم عني عنيد لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد رحيم بكل الورى والعبيد. Dalam syair ni kata Syekh Mansur As-Salimi, kita ni sallallahu alaihi Muhammad banyak buat dosa dengan Allah Ta'ala. Banyak sangat buat dosa pada Allah Ta'ala. Tapi setiap apa yang kita lakukan dosa tu, ada tak kita rasa menyesal pada Allah Ta'ala? Apa yang kita rasa di saat kita melakukan dosa yang pernah kita lakukan? Apa salahnya kita ni, Allah Ta'ala ni pintu taubatnya tak pernah tertutup. Di saat manusia itu merasakan dia berputus asa dengan rahmat Allah Ta'ala, penghujung ayat dalam Al-Quran, Allah menyeru kepada umat dia, jangan kamu berputus asa kerana aku sentiasa menerima akan segala taubat kamu. Itu syair tu Ustaz Muhammad. Sebab tu dalam Quran ni banyak kata-kata nasihat yang boleh kita ambil iktibar. Salah satunya nasihat ni juga dia beri kepada Nabi Nuh alaihi salam. Tentang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dalam ayat ni kata bersedih hati? Kalau ikutkan Nabi ni sallallahu alaihi Muhammad, banyak Nabi-Nabi ni pada para rasul. Yang kita mengaji hak mula-mula dulu saya mengajar di sini sallallahu alaihi Muhammad. 313 orang rasul. Bila sebut rasul, apa yang Allah sampaikan kepada mereka wajib mereka sampaikan kepada umat. 313 inilah yang menyebarkan amal kebaikan, menyebarkan dakwah kepada kaum mereka. Kerana banyak dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir, dalam sirah Imam Ibnu Katsir menceritakan banyak nabi-nabi ni daripada kalangan Bani Israel yang bila mereka berdakwah, ada di kalangan kaum mereka tak nak terima dakwah mereka. Semua tahu kisah Habibun Najjar dalam surah Yasin, yang mana Allah mengisahkan tentang Habibun Najjar ni, dia seorang lelaki. Allah hantarkan 3 orang Nabi dalam satu zaman. Tapi semua kaum tak ikut. Yang ikut seorang Habibun Najjar ni lah. Habibun Najjar ni sampai merayu-rayu pada kaum ni. Ikutlah 3 orang Nabi ni. Mereka bawa dakwah ajaran yang benar. Kenapa kamu tak nak ikut? Dia kena terajang tuan-tuan, kena belasah teruk. Sampai disebut dalam riwayat, sehingga keluar, sehingga terburai perut dia dipijak oleh kaum-kaum yang hina, yang menghina Habibun Najjar ni sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan bayang, 3 orang Nabi, satu pengikut dah. Ada satu riwayat daripada Fatimah sallallahu alaihi Muhammad. Fatimah binti Qais ke apa lupa. Dalam kitab sirah Imam Ibnu Katsir, dalam satu ayat dia sebut tentang satu kelompok yang disebut nama perkampungan Ras. Ras ni namanya perigi. Kaum Ras ni mereka sallallahu alaihi Muhammad menggunakan air perigi itu sebagai sumber keutamaan mereka untuk mengairi sawah, padi, sayur-sayur, buah-buahan. Tetapi satu
perkara pelik yang berlaku pada kaum Meras ni. Mereka mereka terlalu mengagungkan raja mereka sampai dianggap sebagai Tuhan. Raja mereka agungkan. Lalu Allah utuskan seorang Nabi. Mereka ni kaum Bani Israel. Nabi itu yang bernama Nabi Hanzalah bin Safwan. Tuan-tuan pernah dengar nama Nabi ni? Nabi Hanzalah bin Safwan ni, dia berdakwah pada kaum mereka, tetapi tak diterima, tuan-tuan. Perigi yang bernama Ras itu, untuk menghari tanaman-tanaman tu, mereka campak Nabi Hanzalah ni masuk dalam perigi tu, dikurung dalam tu, tuan-tuan. Tak diberi makan, tak diminum. Kemudian ada seorang lelaki, tuan-tuan, dia ni budak hitam, muka hitam, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Dia ni kerja kampung lah gitu. Dan dia ternampak Nabi Hanzalah bin Safwan. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Nabi berkata, atau kama qala Nabi SAW, Nabi mengatakan bahawa dalam syurga nanti ada seorang Nabi yang dia akan masuk seorang je umat dia. Yang mana budak itu muka tak apa lawa, mukanya hitam, disebut dalam riwayat hadis. Dia berjalan-jalan dengan seorang Nabi, Nabi Hanzalah. Dia datang tengok, tuan-tuan, Nabi tu dah ada dalam perigi tu. Dia tengok rupa-rupanya Nabi tu sedang kelaparan. Jadi setiap hari kerjanya selepas daripada mencari kayu-kayu dalam hutan, dia akan bawa makanan, dia akan beri pada Nabi Hanzalah. Satu hari, tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, ditakdirkan Allah Ta'ala, ketika budak hitam ni dia mencari kayu di tepi di dalam hutan, Allah tidurkan dia sallallahu alaihi Muhammad. Saya tak ingat berapa tahun, sallallahu alaihi Muhammad. 7 hari disebut dalam riwayat hadis. 7 hari Allah tidurkan dia. Dia bangun tengok, tuan-tuan, Nabi Hanzalah dah tak ada dalam perigi. Nabi wallahu alam pergi mana. Lalu ditanyakan pada orang kampung yang duduk dalam kampung tu bukan orang lain, bukan orang yang kaum Ras duduk, tetapi orang kampung sebelah lain yang duduk kat kampung tu. Dia tanya mana bagi orang kampung ni. Rupa-rupanya, tuan-tuan, ketika mana Allah tidurkan budak hitam ni, Allah turunkan balak kepada kaum Ras, berupa ribut taufan yang amat dahsyat. Allah tidurkan dia. Macam kisah Ashabul Kahfi tu. Kan? 309 tahun duduk dalam gua. Kenapa? Nak menyelamatkan iman mereka daripada pemimpin yang zalim waktu itu. Tak mustahil bagi Allah Ta'ala boleh tidur dengan kita. Dalam kuliah saya pun tak pelik kalau ada orang boleh tidur. Kerana Allah Muhammad. Itu semua kuasa Allah Ta'ala. Allah boleh buat belaka. Tidur terus kan. Apa yang gelap macam ni kan, rupanya dah masuk dalam keranda, mana tahu kan. Waliyazubillah, gurau je, mana ada orang tidur pun, saya saja je kan, sallallahu alaihi Muhammad. Gurau je, jangan sedia sangat ya. Dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah tidurkan dia? Kenapa Allah tak perlihatkan dia saja? Nanti kita akan masuk kisah Nabi Hud, tuan-tuan. Nabi Hud ni pula lagi dahsyat cerita dia. Kisah Nabi Soleh. Allah dengarkan satu bunyi suara daripada langit sehingga mematikan penduduk kaum Samud. Allah matikan dengan sekedip mata. Allah hidupkan seorang perempuan itu pun cacat OKU. Allah bagi dia nampak, tuan-tuan, sampai dia ni, tuan-tuan, OKU. Bahasa kita mudah, naik kursi roda. Dia ni lumpuh. Bila dia tengok macam nak kiamat, tuan-tuan, dia tengok orang semua terpelanting habis, dengar suara mati berselerak. Dia berlari, tuan-tuan, macam usuk wheelchair. Begitu larinya, bawa selipar. Padahal dia lumpuh kakinya, tapi disebabkan gerun dia menyaksikan peristiwa itu macam hari kiamat. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Di saat kamu menyaksikan peristiwa yang begitu hebat, iaitu peristiwa hari kiamat, ketika itu kamu melihat ibu yang sedang ibu yang mengandung, gugur kandungan dia, ibu yang menyusukan anaknya, dia lupa anak dia. Walakinna azaballahi syadid, azab Allah waktu itu teramat dahsyat. Dan kamu tengok, kata Allah, waktu tu orang-orang macam mabuk, tapi mereka sebenarnya tak mabuk. Walakinna azaballahi syadid, tetapi azab Allah lain teramat dahsyat. Nanti penghujung kisah Nabi Nuh ni, kisah satu cerita yang bersangkut paut dengan kisah Nabi Hanzalah bin Safwan ni, tuan-tuan. Kerana ada sangkut pautnya, dia berkaitan dengan peristiwa hari kiamat.
Jadi dakwah Nabi Nuh kepada kaumnya ni menyeru mereka kepada menyembah Allah Ta'ala, jangan mensyirikkan Allah. Ringkas cerita lagi lah tuan-tuan, dia ajak mereka ni kepada sallallahu alaihi Muhammad kebenaran, tapi ada di kalangan mereka ni tak mau ikut. Dia ajak berdakwah pada semua golongan. Nabi Nuh berdakwah kepada kelompok-kelompok pertama, orang kaya-kaya. Nah, geng-geng Datuk, Datin, ya, Datuk Seri, Tun, ya, dia ajaknya belaka sallallahu alaihi Muhammad supaya kembali kepada ajaran yang benar. Stoplah sembah-sembah berhala ni, mengarut belaka. Nah, mula-mula memang ditolak. Dikatakan Nabi Nuh alaihissalam ni seorang yang gila. Nah, seorang yang tak betul. Padahal Nabi Nuh ni didatangkan daripada kalangan kaum mereka sendiri. Dia lantik menjadi Rasul. Aku ni seorang Rasul, ikutlah aku. Nabi SAW dalam peristiwa ketika mana dia nak menyebarkan dakwahnya di Mina waktu tu, ada beberapa kelompok daripada golongan Ansar daripada Madinah yang datang ke Mekah untuk buat haji waktu tu. Ketika di Mina, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, Nabi pergi berdakwah, ada kelompok lebih kurang dalam 5-6 orang daripada Ansar, daripada Madinah Al-Munawwarah. Nabi pergi satu kemah ke satu kemah untuk sebarkan dakwah. Bila sebar, kawan ni kata, kenapa kau jadi Rasul, kenapa tak aku? Pergi pula sebelah ni, pasal apa pula engkau layak jadi Rasul? Apa bukti kau Rasul? Nabi tak cakap banyak, Nabi tinggalkan dia. Tak apa saudara. Mana? Bila sebut nama Muhammad, mereka panggil lu, sebab mereka tahu Nabi Muhammad ni seorang yang budi pekertinya luhur, hebat dia punya sallallahu alaihi Muhammad. Daripada segi adab dia bagus sallallahu alaihi Muhammad. Tapi bila Nabi nak bawa dakwah, mereka tentang. Begitu juga dengan Abu Jahal and the gang tu. Mula-mula sayanglah pada Nabi, tak sayang tuan-tuan. Waktu Nabi lahir, dia letaknya atas bahu Abu Jahal ni di tawah punya Kaabah tu, kerana seronok punya pasal. Tapi bila Nabi bawa dakwah, dia lah orang pertama yang benci. Wa izqulna lil mala wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau ditanya kepada kelompok-kelompok kafir Quraisy ni, tanya oleh kamu wahai Muhammad, siapakah Allah? Mereka akan jawab, siapakah Tuhan? Mereka akan jawab Allah. Tapi masalahnya Abu Jahal and the gang ni, mereka sembah berhala juga. Mana boleh sembah dua bentuk benda dalam dua bentuk perkara dalam satu amal ibadah. Dia sembah Allah, tapi dalam masa yang sama sembah berhala. Ini yang dilakukan oleh Abu Jahal ni. Sayang pada Nabi, sayang. Kaum Nabi Nuh sayang kepada dia, sayang. Sebabnya Nabi Nuh dia orang yang baik. Nabi-Nabi ni kalau bukan orang yang soleh, kalau bukan orang yang baik, Allah takkan utus mereka. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Sebab tu orang-orang belah Asia Tenggara ni memang tak layak nak jadi Nabi. Mana? Ada seorang tu dulu mengaku Rasul. Mana? Mengaku Rasul pula. Orang Melayu, Rasul Melayu. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada seorang tu Tuhan Harun. Mengaku Tuhan tu lagi dahsyat. Ada seorang tu mengaku Imam Hadi. Imam Hadi hak bawah sekali lah. Hak dua mengaku Rasul Melayu. Hak ketiga ni mengaku Tuhan tu Tuhan Harun nama dia. Tuan-tuan tengok aduh. Hak naik kursi roda tu keluar daripada mahkamah tu. Tangan macam Parkinson tu. Tapi hak pengikut dia ramai. Tuan-tuan jangan main. Daripada besut ke apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Tangan begitu je, orang salam dia. Mereka tak boleh fikir dengan kepala mereka. Takkanlah Tuhan boleh naik kursi roda ni, lemah betul lah Tuhan. Dia tak boleh fikir. Sebab apa? Tak mengaji. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahu Akbar. Nampak? Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya ni, saya baca isi kitab sikit, yang sudah jauh tersesat oleh iblis itu, mengajak mereka meninggalkan syirik dan penyembahan berhala. Sebab tu syirik ni tuan-tuan, di antara dosa-dosa besar yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ni pahaman liberal ni tuan-tuan jaga baik-baik. Dia kata pemimpin Islam, pemimpin kafir yang zalim lagi bagus daripada pemimpin Islam yang korupsi, yang rasuah. Sallallahu alaihi Muhammad. Perempuan kafir yang baik budi pekertinya lagi bagus daripada perempuan Islam
yang pakai tudung tetapi mulut mulut tak ada insurans. Dia sebut gitu. Sallallahu alaihi Muhammad. Inilah yang disebut sebagai istilah pahaman liberal. Dia mengatakan bahawa pemimpin kafir lagi bagus. Yang penting dia tak rasuah daripada pemimpin Islam yang berbuat zalim. Padahal Islam dia melihat kepada akidah dulu. Paling kuranglah kalau si kafir ni tuan-tuan Allah Muhammad ditakdirkan Allah Ta'ala dia mati. Ni ada satu budak pahaman dia kata tak boleh. Kau ni ustaz tahu panggil orang kafir. Ada marahnya. Sikit-sikit bodoh. Tak baik panggil orang bodoh. Ada pula orang jenis begitu pun ada juga. Itu kalau tak panggil kafir nak panggil apa tuan-tuan? Kita buat contoh lah. Kawan tu mencuri. Tak baik panggil dia pencuri. Satu hari ni dia tobat. Kawan tu memang jelas-jelas kita nampak jiran kita balik kampung. Dia suruh jaga rumah dia. Nampak kawan tu dah panjat pagar dah. Kita nak cari apa? Pencuri! Yang satu hari nanti kau akan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jangan mencuri! Tuan-tuan nak cakap gitu? Ni kata otak tak center ni. Kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Dia kafir, dia Islam, lepas tu terpulang lah. Tapi kita lihat pada sekarang ni memang dia kafir. Tak baik panggil dia kafir. Satu hari nanti dia masuk Islam pula dah. Dah memang nama kafir. Dan nak buat nama apa lagi? Memang confirm lah. Bila mereka mati masuk neraka. Neraka abadan abada pula tu selama-lamanya. Sebab apa? Mereka menyekutukan Allah Ta'ala. Sekalipun seorang Islam itu, sallallahu alaihi Muhammad, pemimpin seorang Islam itu dia berbuat zalim kepada rakyat, contoh sallallahu alaihi Muhammad, dia berbuat zalim kepada rakyat, ditakdirkan Allah Ta'ala dia mati. Walaupun di sana banyaklah hadis-hadis, wala tarkanu lil ladzina zalimu fattamassakumun nar, janganlah kamu cenderung kepada orang berbuat zalim yang menyebabkan kamu akan disentuh oleh api neraka Allah. Sekalipun mereka masuk neraka sebesar zarah saja iman mereka ada, iman pada agama Islam ini, misalnya ala Muhammad, penghujungnya Allah akan letak dalam syurga juga. Berbanding orang kafir itu bila mati esok dibuh dalam neraka abadan abada. Ni yang berlaku ni misalnya ala Muhammad. Dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, kita kena jaga-jagalah akhir zaman ni. Macam-macam pahaman yang berlegar di sekeliling kita ni. Duk ada Islam sekular, duk ada Islam liberal. Pahaman Wahabi Syiah tu memang terang dah. Tapi dia dalam Islam tu dia ada pecahannya lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Namanya Islam tetapi daripada segi amalan, tata cara tidak mengikut cara Islam. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi Nuh menarik perhatian kaumnya agar melihat alam semesta. Kaum dia tak percaya kalau betul ada Tuhan. Di mana Tuhan? Pula sallallahu alaihi Muhammad. Kalau orang bukan Islam tanya tuan-tuan nak jawab macam mana? Kena tahu ni akidah kita. You sembah apa? You sembah itu kotak dia kata. Kaabah. You sembah apa? Tuan-tuan nak jawab apa? Kan? Kalau you ada Tuhan, mana you punya Tuhan? Saya mau tengok. Kan? Kami yang sembah patung, kami ada Tuhan mah. You mana ada Tuhan? Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi Nabi Nuh AS buat satu contoh yang ringkas. Ini dalam pengajian Tauhid pun di antara ilmu yang asas. Adanya Allah Ta'ala, Allah mawujudun bila makan, Allah tu wujud tidak bertempat. Wujudnya Allah itu, misalnya ala Muhammad, wujud Allah, ada Allah diadakan, ada kita tidak diadakan. Buktinya kena bawa dalil. Antara dalilnya ringkas. Kata ulama, bukti adanya Allah, adanya alam ini. Ini dibawa bukti oleh Nabi Nuh. Ni kau tak nampak ke alam ni? Mana mungkin matahari ni boleh bergerak dengan sendirinya, melainkan ada yang mengawalnya. Mana mungkin bulan ni boleh naik dengan sendirinya kalau tidak ada yang mengawalnya. Bumi berputar mengikut paksinya. Sallallahu alaihi Muhammad. Berlaku siang dan malam. Kalaulah buku tulis tuan-tuan, buku yang saya pegang ni pun ada pengarangnya, dicetak dengan begitu kemas sekali, tulisannya cantik, disiapkan dengan namanya, diletakkan warna-warnanya. Kalaulah buku ni pun ada orang cipta, alam yang begitu cantik ni takkanlah tak ada orang cipta. Kita mengaji tauhid Allah Ta'ala itu bersifat dengan istighna.
Istighna tu terkaya bagi Allah Ta'ala. Bila sebut terkaya ni tuan-tuan, apa yang ada selain Allah Ta'ala semua fakir belaka, semuanya lemah. Istighna terkaya Allah Ta'ala ni. Apa mana kaya apa? Bila sebut kaya, apa yang dia buat semua betul. Tak pernah adalah orang agama lain yang mempertikai, patut aku rasa pokok pisang ni buah kat dalam tanah, akar dekat atas. Ada orang kata itu? Tak pernah ada lagi lah orang kami yang begitu, menunjukkan bahawa apa yang Allah buat ni semua betul belaka. Kita ambil contoh orang kaya dekat Setiawan, dekat kampung Setiawan ni. Kalau orang miskin pakai kereta baru, orang kata apa? Orang miskin pakai kereta baru, orang kata apa? Utang apa? Betul tak? Kawan tu memang susah, orang getah je pun beli kereta private. Murah sikit, wajah kan ala Muhammad. Mahal lah juga tu. Kan? Orang kata apa? Kereta hutang. Betul tak? Sallallahu ala Muhammad. Kalau orang kaya pakai kereta baru, kita kata apa? Padalah kaya, macam-macam boleh beli. Kalau orang miskin tak pakai kereta buruk, tuan-tuan nak kata apa? Apa nak pakai kereta buruk? Orang tu mana pakai kereta mahal dah. Mana pakai kereta tu? Kan? Nak naik tingkat pun kena tarik tu. Dia kalau tolak gitu tak naik, dia kena tarik. Buka pintu pun kadang tercabut. Cuba orang kaya pakai kereta hat lama, tahun 60-an, 70-an dulu. Kita kata apa? Inilah dia peminat barang antik. Betul tak? Dalam alam Muhammad. Orang kaya semua betul pula tu. Itu tangan manusia. Kalau Allah Ta'ala Azza wa Jal, lagilah hebat dalam alam Muhammad. Anak aku pun betulkan nampak tu. Kata dalam alam Muhammad. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Ini yang ditanamkan kepada kaum Nabi Nuh AS. Jadi salah satu sifat Nabi-Nabi ni, mereka berdakwah dengan kelembutan, mengajak orang kepada kebaikan. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi kalau ada ustaz duk berdakwah kasar-kasar, tuan-tuan jangan marah dia. Itu cara uslub lain pula. Tu kena mengaji pula bab uslub dakwah. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya pernah mengajar untuk budak-budak. Kalau cerita macam dia, pakat dia pun nak dengar budak-budak. Tidur habis. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita ni mesti mentauhidkan Allah. Hang tak semayang, kafir. Budak tu apa hal ni? Ustaz tiba-tiba kafir ke aku pula ni? Pening budak tu. Kita ceritalah sikit tentang kisah-kisah Nabi, kan? Kaitkan dengan sallallahu alaihi Muhammad dalam kehidupan budak tu, situasi dia. Dakwah dengan orang muda begini, dakwah dengan orang tua-tua begini. Kan? Dakwah dengan orang tua cerita sikit pasal mati. Kan? Nak ingat mati sallallahu alaihi Muhammad. Kita tengok ceramah dengan orang muda cerita pasal mati. Apa ustaz? I muda lagi lah you. I mau enjoy sallallahu alaihi Muhammad. Kan? Tu tak kena uslub. Kalau kat satu kawasan tu memang Allah nak sembahyang sunat pun payah. Kalau tuan-tuan pergi ceramah Ustaz Ahmad Rizam tu, tahulah siap. Kan? Siap. Kalau ceramah Ustaz Ahmad Rizam tu tuan-tuan tengok kat YouTube kan? Malah aku nak cerita kan takut terasa. Kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Orang Melayu kita ni hati tisu. Kan? Kalau Ustaz Nahrat Afandi tu, dia kena saman dekat Penang. Dia dah ceramah jekah-jekah orang tidur. Hei! Jangan tidur! Hei! Dia marah. Sekali kawan tu tengah mamai. Datang depan, dia terbalik je meja kuliah. Dia terbalik lah. Ustaz Nahar, dia main gym. Badan macam tu, kan? Macam aku, kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Dia rasa nak rimbuk tapi sebab ada rakaman, tak berani kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Cuba fitnah pula, kan? Sallallahu alaihi Muhammad macam Ustaz Usam kan? Itu memang lagi kan? Jekah terus. Mic tak boleh rapatkan mulut, tidak padam habis dengan lampu-lampu ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahu akbar. Itu cara dakwah. Lain orang lain cara dakwahnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Masa Ustaz Ibn Liu lain pula ceritanya. Kan? Ustaz Ibn Liu lemah lembut kan? Boleh tarik orang. Alhamdulillah. Ada jenis orang dia suka dakwah jenis sentak-sentak sikit. Ada orang jenis suka cara lembut. Lain orang lain penampilan dia. Kan? Macam Ustaz Ibn Liu boleh lah peluk-peluk pondan. Kalau bagi aku tak peluk tuan-tuan, aku terkam telok dia habis cerita taubat terus.
salli ala Muhammad. Tara Ustaz Ibn Liu boleh lah peluk-peluk kan, salli ala Muhammad. Tara aku dak, tuan. Salli ala Muhammad. Tok Guru Siddiq Nur dia pernah dia pergi ceramah kat Pondan tuan. Dekat KL lah no. Sekali ceramah tak tahan lah, salli ala Muhammad. Ustaz, I nak tanya Ustaz. Salli ala Muhammad. Tu dia pakai skirt. Duduk dalam ceramah agama. Hamba bagi orang lain lah, aku tak sanggup kata Tok Guru kan, salli ala Muhammad. Kalau Tok Guru tak sanggup kan, salli ala Muhammad. Allahu Akbar. Ni viral pula si Sajjad. Si Sajjad tu tak tahulah tuan-tuan. Macam-macam perangai. Aduh, yang sokong pun ramai juga geng Pondan ni. Tak faham lah tuan-tuan. Salli ala Muhammad. Orang dah kata boykot dia, jangan beli produk dia, belinya juga kan, salli ala Muhammad. Aduh. Kalau dah Pondan tu Pondan juga, tak nak buat macam mana. Mana? Sebenarnya cerita tu kat sini. Mana? Cerita pasal Pondan lah kan. Pernah sekali tu saya pergi dengan isteri saya pergi ke Tesco Manjung Taiping, salli ala Muhammad, tak ingat. Tesco Taiping. Pergi sana tu salli ala Muhammad. Saya keluar tandas tu tengok ada 3 orang perempuan masuk dalam tandas yang sama saya masuk tu. Saya ingatkan saya salah masuk. Saya kata, aku salah masuk tandas. Tiba kawan yang 3 orang ni, dia pergi berdiri dekat tempat kencing hak laki tu. Saya dah tak sedar hati lah. Saya kata, mula saya tengok memang saya gak sungguh tuan-tuan. Memang saya gak sungguh. Dengan dia punya rambutnya ikal mayang, pipi bagai seludang, pipi pauh di layang, bibir dia 5 merkah tu dia. Memang lawa sungguh. Aku salah masuk tandas ya. Sekali kawan duduk tepuk kawan dia sebelah. You lama saya masuk zaman lelaki. Rupanya Pondan. Sekali dia angkat dagu tu dia halkum punya besar tuan-tuan. Itu pengalaman lah jumpa Pondan. Kalau Pondan tu Pondan juga. Tak nak buat apa? Salli ala Muhammad. Tu kita ni ustaz-ustaz ni tu lah. Nak lawan dengan orang macam ni. Taruh Siti Kasim. Tu orang gila. Salli ala Muhammad. Live ni aku jaga ni, takut kena saman pula. Memang orang gila. Orang duk cerita pasal arak yang dia nak pergi haramkan tahfiz. Tu nama gila tuan-tuan. Plus babi, gila babi. Ya dan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penat ustaz ni nak duk layan orang macam ni tuan-tuan. Samalah dengan Nabi Nuh ni nak layan kerana orang ni duk kata dia gila. Mana tak gila tuan-tuan? Bila Allah perintah Nabi Nuh untuk buat bahtera, Nabi Nuh ni buat bahtera tahu kat mana? Dua riwayat. Satu kata atas gunung, yang kedua kata dia duk buat tengah pekan ni. Tengah depan Tesco Manjung tu dia buat. Contoh. Tak adalah memang buat sungguh kat sana. Tengah-tengah pekan tu dia buat bahtera. Orang kata apa? Ini orang nak buat bahtera, nak buat kapal. Buatlah dekat dengan pantai. Buatlah dekat dengan laut. Ni duk tengah pekan. Orang kata apa? Ni apa gila? Tok Guru saya lah cerita. Tapi kisah ni Israiliyat ni, kalau mana-mana ustaz kisahkan dekat masjid ni, kisah Israiliyat, tuan-tuan jangan hentam. Sebab dalam hadis Nabi kata, kisah Israiliyat ni, dia jangan terima sangat, jangan tolak sangat. Tuan-tuan duduk tengah-tengah, mutawasit namanya. Kalau tuan-tuan tolak, takut cerita tu betul. Kalau tuan-tuan terima bulat-bulat, takut cerita tu tak betul. Jadi tuan-tuan duduk tengah-tengah lah. Tok Guru saya cerita, Nabi Nuh AS ni, ketika dia dah siap bina bahtera dia, ni saya ringkaskan cerita ni, tak masuk isi kitab, saya ringkaskan seringkas-ringkasnya. Bila dah siap bahtera tuan-tuan, waktu tu tinggal nak banjir lah. Tapi puak-puak kaum-kaum Nabi Nuh ni, mereka jahat sangat. Mereka jadikan bahtera Nabi Nuh tu sebagai tanda hawam. Mereka berak dekat atas tu, mereka kencing. Kan bahtera Nabi Nuh ni dia 3 dek. Ada 1, ada 2, ada 3 tingkat. Salli ala Muhammad. Jadi mereka berak habis penuh dekat 3 tingkat tu. Penuh dengan tai. Salli ala Muhammad. Ketika itu tuan-tuan, Nabi Nuh AS ni, dia berdoa pada Allah Ta'ala supaya bagi hilangkan tai-tai itu. Allah datangkan satu balak kepada kaum Nabi Nuh ni, satu balak yang disebut sebagai penyakit sopak. Penyakit kulit yang susah nak sembuh. Lalu tuan-tuan, salli ala Muhammad, mereka ni habis anak beranak, satu keluarga habis sopak.
Tak tahu mari daripada mana penyakit tersebut. Daripada kaki sampai ke kepala habis berkudih-kudih. Rambut pun tak tumbuh ni. Sayyidina Ali Muhammad penuh dengan kudih. Penyakit kulit Sayyidina Ali Muhammad. Marilah seorang lelaki ni, dia ni 3 suku. Tahu 3 suku? Sayyidina Ali Muhammad. Otak tak berapa senter lah kan Sayyidina Ali Muhammad. Dia ni satu hari dia nak berak. Nak masuk ke batu Nabi Nuh tu lah, dia bawa baldi. Tak macam mana tuan-tuan, dia terlanggar apa nama? Kayu dekat tangga kapal Nabi Nuh tu, dia tergolek jatuh. Tergolek jatuh, habis tarik-tarik tu melekat habis kat badan dia. Kawan ni pun kena sopak juga. Ketepek jatuh sekali, melekat habis tarik-tarik ni. Dia kata haram tunggu kan. Penuh tarik-tarik ni. Tapi tuan-tuan, yang peliknya tuan-tuan, dengan automatically sopak yang dekat kulit tu hilang. Dia pun kata, ini mujarab kan Sayyidina Ali Muhammad. Dia duk ambil tarik tu, dia sapu pula dekat kudih belah sini. Dia tak ada Allah hilang kata-kata tu, tak ada. Ini ubat mujarab. Inilah obat, hai sungguh istimewa. Kawan tu nak berak hari tu, tak jadi nak berak. Dia ambil tarik-tarik tu, dia buh dalam baldi. Dia buat balik. Dia pun ketuk pintu. Assalamualaikum. Sayyidina Ali Muhammad ketuk-ketuk tuan-tuan, pintu terbuka. Bila pintu terbuka tuan-tuan, bini dia tutup hidung. Abang ni buat apa ni? Kata nak berak ni, bawa tarik pula. Dak lah hang sini sah, aku nak sapu kat muka hang. Tuan-tuan gamak nak sapu tarik sendiri. Tarik orang dekat muka bini. Sini dia duk kejar bini dia sampai rumah. Dia tangkap sapu tu dia clear muka. Ku putih pun tak ada lawang. Bersih sungguh tuan muka. Bang, hilang gatal bang. Tu dia mandi tarik Dia sapu habis kat anak-anak dia. Seminggu duduk rumah senyap. Mana Pak Mat ni, contoh nama Pak Mat, ada Pak Mat lah ni kan. Mana si Mat ni lama tak bersama dengan kita minum kopi ni, orang potel tuan-tuan. Duk tunggu tak mari-mari juga. Satu hari dia pun pergi mengintip JKK dengan Tok Bilal. Pergi mengintip, ngintip rupa-rupanya tengok, dia tengok, muka dia berseri lah, cantik. Kampung kita semua kena sopak, dia seorang tak kena. Dia geram ketuk pintu. Oi, buka pintu. Kurang ajar kau. Makan seorang. Kena Allah Muhammad. Kawan tu tak buka pintu. Lalu dia pecah, tarik lelaki tu keluar. Kurang ajar kau. Kau bersih muka kau seorang. Gila sopak. Mana? Kami nak penawar dia. Kurang ajar. Dia berbelasah. Kawan tu dah lembek Lembek baru dia bagi tahu. Apa penawarnya? Apa ubat sopak kami? Tu tarik hampa dekat Batra. Kena Allah Muhammad. Mereka dapat tahu tuan-tuan, habis tuan-tuan viral waktu tu. Satu kampung. Hak kawan tu duduk call adik-beradik dia. Weh masa ni weh. Kami dah jumpa penawar sopak. Yahoo. Ada yang bawa apa nama kereta sorong, ada yang bawa guni nak angkut tarik-tarik depa. Ditakdirkan Allah Taala dengan sekali mata tarik pun clear. Bila tarik clear tuan-tuan, Sayyidina Ali Muhammad, tak ada tarik lah. Mari ada seorang lelaki ni dia seorang terlewat. Mana tarik dah habis. Habis tuan-tuan tarik. Disebut dalam riwayat tuan-tuan, kawan ni dia duk keluar apa nama macam pencongkir gigi. Dia duk congkir-congkir kat tepi papan tu. Ni pun jadi lah. Kan Sayyidina Ali Muhammad. Jadi lah kan Sayyidina Ali Muhammad. Itulah kisah. Lepas tu baru Allah turun banjir. Tuan-tuan rahmatullahi Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu riwayat hadis. Dalam kitab Sirah Imam Ibn Katsir. Kod SOP Sayyidina Ali Muhammad kena berhenti sikit satu cerita lagi habis. Dalam Sirah Imam Ibn Katsir ada satu riwayat hadis daripada Ali bin Zaid bin Jahdan daripada Sayyidina Ali Muhammad, Zaid binti Mahran Sayyidina Ali Muhammad, lupa dia punya Sayyidina Ali Muhammad satu galur hadis ni itu. Ali bin Zaid bin Jahdan, Yusuf bin Mahran, daripada Yusuf bin Mahran mari pada susur galur riwayat yang diriwayatkan oleh daripada Ibnu Abbas. Hadis riwayat ni daripada Imam Abu Ja'far At-Tabari. Dalam hadis ni tuan-tuan, Imam At-Tabari menukilkan tentang satu hadis namanya hadis gharib. Hadis gharib ni apa dia? Hadis gharib ni hadis pelik. Satu hari tuan-tuan, Sayyidina Ali Muhammad, kaum Hawariyun. Siapa kaum Hawariyun? Qala al-Hawariyuna nahnu ansarullah. Ataupun disebut Hawariyin. Mereka ni ialah pengikut kelompok Nabi Isa AS.
Satu hari salah seorang kelompok mereka ni duk kata tengah Nabi Isa duk cerita kisah Nabi Nuh kepada kaum Hawariyin ni. Lalu salah seorang bagi mereka angkat tangan, wahai Isa, boleh tak kau bawa wakil daripada kalangan kami ni, jom kita pergi cari kapal Nabi Nuh sallallahu alaihi Muhammad. Dia pajak begitu. Jadi Nabi Isa ni duk menung kejap. Dia kata jom ikut aku. Akhirnya 12 puak daripada kelompok Hawariyin ni ikutlah Nabi Isa pergi cari kapal Nabi Nuh. Lalu Nabi Isa bawa kelompok-kelompok ni pergi ke satu tempat yang disebut sebagai Bukit Pasir. Ringkas cerita, Nabi Isa ambil pasir dengan telapak tangannya itu, dia kata apa? Wahai kaum Hawariyun, kamu tahu dah apa yang aku tengah pegang sekarang ni? Maka jawab salah seorang daripada mereka, sesungguhnya Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Maka jawab Nabi Isa AS, inilah sallallahu alaihi Muhammad, buku lali ataupun mata kaki anaknya Nabi Nuh AS yang bernama Ham bin Nuh. Anak Nabi Nuh ni ada 4 orang kan? Ham, Sam, Ham, Yafid, Kan'an. Yang tak mau ikut puak dia tu Kan'an sallallahu alaihi Muhammad. Benar? Bila Nabi Nuh duk panggil anak dia, marilah. Bila banjir besar datang waktu tu, sampai gunung-gunung pun habis. Anak dia kata tak mau nak naik juga gunung tu. Ayah dia kata dunia semua bumi ni akan tenggelam dengan air. Degil juga, akhirnya dia sambar oleh air. Mati anaknya. Kan'an tu tak nak ikut, tak nak beriman. Bahkan isteri Nabi Nuh pun tak nak ikut dia. Lepas tu tak pelik tuan-tuan, kalau anak tok guru, bapak tok guru, anak belum tentu jadi tok guru. Bapak alim belum tentu anak jadi alim. Mak ustazah belum tentu anak jadi ustazah. Tak pelik tuan-tuan, tak pelik sallallahu alaihi Muhammad. Sebab kisah ni memang begitu. Anak Nabi pun tak ikut Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Benar? Kalau anak tok guru tak ikut tok guru, tak biasa benda tu sallallahu alaihi Muhammad. Tak pelik. Iman tak dapat diwarisi. Benar? Sallallahu alaihi Muhammad. Ini tanda rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata inilah mata kaki anak Nabi Nuh, Ham bin Nuh. Lalu mereka pun duk gaul kepala tuan-tuan. Apa benda yang Nabi Isa duk cerita ni? Lalu Nabi Isa AS dia ambil tongkat dia ketuk sekali dekat Bukit Pasir tu. Tum! Bangkitlah kamu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tak adalah tu, aku tambah je. Lalu bangkitlah seorang lelaki daripada Bukit Pasir itu yang sedang mengibah-ngibahkan rambut dia. Dia duduk kibah. Yalah bangkit pada pasir kan, kibah. Dan Nabi Isa duk perhati lelaki ni sallallahu alaihi Muhammad tuan-tuan, daripada rambut dia berubah dan mukanya itu tua. Nabi Isa tanya dulu, kau ni kau ni siapa dia? Ada kaum Hawariyin kata ni siapa dia? Inilah Ham bin Nuh, anak Nabi Nuh yang duduk bersama-sama dengan Nabi Nuh dalam peristiwa banjir besar tu. Dia ada sekali dalam peristiwa tu. Lalu Nabi Isa kata, kau ni mati tua kan mati muda? Lalu jawab sallallahu alaihi Muhammad, Ham bin Nuh, aku ni mati muda. Dah tu kenapa kepala beruban? Nah, kepala aku beruban ni waktu tu bila banjir besar berlaku zaman Nabi Nuh AS. Waktu tu aku ingat dah kiamat. Bila saya tengok hadis-hadis yang lain tuan-tuan, peristiwa-peristiwa kiamat, memang betul tuan-tuan. Bila kiamat nak berlaku ni tuan-tuan, rambut kita yang hitam ni jadi putih tuan-tuan, kerana takut sangat. Itu yang saya nak kaitkan kisah Nabi Nuh ni dengan kisah Nabi Hanzalah tadi tu. Nak kata kiamat tuan-tuan sangat dahsyat. Ham bin Nuh kata, aku ingatkan waktu tu nak kiamat dah. Itu aku takut sangat kepala sampai beruban. Dan Nabi Isa bertanya 2 soalan pada Ham bin Nuh. Boleh tak engkau cerita pada aku macam mana kapal Nabi Nuh? Lalu Ham bin Nuh menjawab, kapal Nabi Nuh AS ni dia punya panjangnya itu 1200 hasta. 1200 hasta panjangnya dan lebar 600 hasta. 2 kali ganda lagi besar daripada kapal Titanic tuan-tuan. Titanic tahu? Titanic. Buat tak tengok pula tuan-tuan, takkan aku seorang je tengok kan. Tuan Allah Muhammad soleh betul. Nak aku pun tengok, takkan tuan-tuan tak tengok kan. Waktu zaman jahil dulu kan. Tapi kalau tayang kat TV, Pak Long satu tengok tak kan. Tuan Allah Muhammad pandai Pak Long lah. Jadi tuan-tuan rahmatan oleh Allah SWT. 2 kali ganda besar daripada Titanic. Titanic tu besar dah. 2 kali ganda besar.
Dan kapal Nabi Nuh ni dia ada 3 dek. Kata Ham bin Nuh. Tempat dek tingkat yang pertama dia letakkan binatang-binatang yang buas. Singa, rimau, tapi bila nak masuk satu jadi jinak kan. Allah Muhammad. Nah, macam mana janganlah dia ada binatang tu. Kerana itu yang Allah perintahkan dalam Quran supaya Allah perintah Nabi Nuh untuk bawa setiap binatang ada sepasang kerana Allah Muhammad. Ada jantan, ada betina supaya ada zuriat dia. Sebabnya Allah nak habiskan dunia ni, nak bagi tenggelam semua. Mesti ada sepasang rimau, ada sepasang singa, ada sepasang. Tingkat yang bawah Sallallahu Alaihi Muhammad nombor 2 ni yang tengah-tengah Nabi Nuh dengan kaum dia. Tak ramai tuan-tuan, 30 lebih Sallallahu Alaihi Muhammad. Bahkan ada yang kata sampai 70. Riwayat mengatakan bahawa sampai 70 80 pun ada Sallallahu Alaihi Muhammad. Nah, itu dia campur dengan pengikut-pengikut dia, tak ramai. Kemudian yang bawah sekali ialah diletakkan unggas-unggas, burung-burung dan sebagainya. Sallallahu Alaihi Muhammad. Sehingga bila disebutkan, bila banyak binatang atas tu, tandeh memang tak ada, memang dia berbiarak atas tu jelah. Jadi Nabi Nuh AS ditakdirkan Allah Ta'ala, dia berdoa macam mana nak buat ni. Sallallahu Alaihi Muhammad. Kemudian Allah perintah kepada Nabi Nuh untuk pergi pada gajah, geletik kaki gajah. Geletik kaki gajah, lalu keluarlah babi betina. Kan? Nama buat hadis gharib. Kan saya bagi tahu awal tadi, hadis gharib ni mana kata hadis pelik. Tapi bila berlaku zaman tu tak pelik lah. Kerana kuasa Allah Ta'ala. Geletik kaki gajah, keluar babi betina. Babi betina tu yang pergi makan habis tarik-tarik yang dekat dalam kapal Sallallahu Alaihi Muhammad. Lepas tu banyaklah kisahnya, ada yang mengatakan bahawa mari tikus pula pergi gigit semua kapal Nabi Nuh. Allah perintahkan kepada Nabi Nuh untuk pergi geletik hidung rimau, hidung singa. Geletik, lalu keluarlah burung gagak, ada jantan ada betina, mati, dia makan habis tikus-tikus yang berada dalam kapal Nabi Nuh AS tu. Dan soalan kedua yang ditanya oleh Nabi Nuh kepada Ham bin Nuh, dia kata macam mana Nabi Nuh AS boleh tahu bahawa air ni nak penuh dah, nak naik dah. Kata Ham bin Nuh waktu itu Allah menghantar seekor burung gagak. Nabi Nuh, maafkan Allah, Nabi Nuh menghantar burung gagak untuk siasat adakah air di bumi ni dah penuh semua. Tengah-tengah duduk berjalan tu dia merayap, dia nampak bangkai tuan-tuan. Dia makan bangkai, dia terlupa pasal Nabi Nuh. Nabi Nuh duduk tunggu ni, mana burung gagak ni? Nabi Nuh angkat tangan berdoa. Nabi Nuh kata apa? Ya Allah Tuhanku, celakakanlah burung gagak. Kerana tak ikut pesan Nabi Nuh AS, suruh mai cepat sikit. Sampai kali ni orang duk celaka burung gagak ni. Sallallahu Alaihi Muhammad. Bila ada burung gagak, orang baling dengan batu sebab dia buat penyakit, dia makan bangkai. Kali kedua Nabi Nuh duk hantar burung merpati. Sallallahu Alaihi Muhammad. Diperintahkan burung merpati untuk tengok, cek semua. Bila dah selesai, dia pergi jumpa Nabi Nuh, dia bawa pokok zaitun, batang zaitun di paruhnya, dan di kakinya itu ada satu pohon, macam pohon sugi. Sallallahu Alaihi Muhammad. Yang sugi tuan-tuan duk gosok. Maka ketahuilah Nabi Nuh bahawa daratan pada ketika itu telah pun dipenuhi dengan air. Lalu Nabi Nuh angkat tangan berdoa, Ya Allah Tuhanku, jinakkanlah burung merpati ni sampai dia boleh jinak dengan manusia. Lalu keluarlah pantun, peribahasa ya, jinak-jinak burung merpati. Sallallahu Alaihi Muhammad. Itulah dia punyanya. Sallallahu Alaihi Muhammad. Dia tentang rahmat Allah, penghujung kata hari ni, dia kata, wahai Isa, apa kata kita bawa dia, jom balik, bawa balik kepada kampung kita, Ham ni, suruh cerita kat orang kampung kita. Nabi Isa kata tak boleh. Kerana setiap makhluk yang bila dia dihidupkan, Sallallahu Alaihi Muhammad, siapa nak jamin rezeki dia? Kawan ni dah mati dah, siapa nak jamin rezeki dia? Nak makan apa ni kalau kita bawa dia? Kawan ni dah mati, tu roh dia. Sallallahu Alaihi Muhammad. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, salah sikit sebanyak kisahnya Nabi Nuh AS yang boleh kita dapat pada hari ini. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita dapat pada malam ini, di antara kesimpulan yang kita dapat, pengajaran yang kita dapat dari kisah Nabi Nuh AS ni, pertama, sifat Nabi Nuh AS ni tidak mengenal erti putus asa di dalam berdakwah, mengajak kaumnya kembali kepada Allah Ta'ala. Bahkan disebut dalam kitab-kitab yang lain, bertahun-tahun diajak tuan-tuan. Orang kaya ni kata, kalau kami nak ikut boleh, tapi orang miskin ni get loose, kami tak nak dengan dia, kami nak pisahkan. Orang kaya je, orang miskin je. Tak boleh, kata Nabi Nuh. Mereka ni orang pertama beriman, kamu orang kedua baru nak beriman, tapi dengan syarat nak bawa orang miskin. Tak boleh. Kalau kamu nak beriman, nak masuk pada agama ni, ikut. Sallallahu Alaihi Muhammad. Sebab tu tak boleh. Kalau kita buat kenduri, jemput orang kaya je, orang miskin tak jemput. Kenduri tu kenduri haram namanya. Sallallahu Alaihi Muhammad. Golongan-golongan artis banyak sekarang. Orang-orang dekat je boleh masuk, orang tak dekat tak boleh masuk. Buat di hotel, buat di gini-gini.
Padahal gelandangan-gelandangan banyak lagi dekat KL tu, sallallahu alaihi Muhammad. Jemput orang kaya je, orang miskin tak jemput. Tak boleh begitu, sallallahu alaihi Muhammad. Dan dirahmati oleh Allah SWT. Nah, inilah sedikit banyak pengajaran yang kita dapat pada malam ini, sallallahu alaihi Muhammad. Dan sekadar itu saja, pukul 9 dah. Nah, muka pun macam nak marah dah. Ini insya-Allah saya berhentilah tuan-tuan ya. Dan rahmat Allah SWT. Sebelum tu saya ada beberapa pengumuman lah nak dibuat, sallallahu alaihi Muhammad. Seperti biasa kalau mana-mana tempat kuliah saya bawa barang niaga. Dah susun dah. Macam-macam ada, tuan-tuan boleh tengok lah. Tak tengok tak tahu, dah tengok baru tahu. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan boleh dapatkan apa yang tuan-tuan nak di luar sana. Kalau masih ada lagi, sallallahu alaihi Muhammad, insya-Allah. Untuk menampung kos pembelanjaan Pondok An-Nur dan juga Mahat Tahfiz Kiam. Yang keduanya tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, korban dia lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya pun tak pasti. Tak buat dah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dah cukup ni ya. Ustaz Syakir kuliah baru ni. Jadi bukan, maksud saya bukan korban sini. Ya, korban di tempat saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Siapa yang berhajat insya-Allah ada lagi kosong lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, satu bahagian 650 sallallahu alaihi Muhammad. Jadi siapa nak berhajat boleh bagi nama pada saya. Dan juga wangnya insya-Allah. Jadi tentang itu saja yang baik itu datang daripada Allah dan Quran, pada diri saya sendiri hakikatnya baik buruk semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, tadi kami permudahkanlah akan segala urusan kami di dunia dan juga di akhirat. Permudahkanlah untuk kami memahami dan kami beramal dengan ilmu kami walaupun sedikit. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi baraka. Alhamdulillahirabbil alamin.